Cikgu akan sambung pelajaran lalu. Kita akan tengok standard kandungan yang ketiga dan keempat bagi standard pembelajaran yang ketiga dan keempat bagi standard kandungan yang pertama iaitu laju. Dan kalau ada masa kita tengok juga standard kandungan yang kedua iaitu pecutan Yang nombor 5 ni ada masalah tak jawab itu? Sebab cikgu berhenti kat sini dulu tak sempat nak sambung kan. Kalau ada masalah angkat tangan, cikgu nak tunjuk contoh lah. Bila dia kata laju purata, maksudnya dalam situasi yang diberi itu ada laju yang berbeza-beza lah. Maksudnya mungkin ada 2 ataupun lebih daripada dalam satu perjalanan tu, dia ada laju yang berbeza-beza lah. Okay? Jadi bila kita nak cari laju purata, kita perlu tahu jumlah jarak dan jumlah masa lah. Okay? Tak apa, kita tunjuk balik yang nombor 5A ni. Okay? Abu Hanif pun dah masuk. Okay? Kalau lebih baik kamu buka sekali modul kamu, buat sama-sama dengan cikgu lah. Nanti pergi sekolah hari cikgu tengok ada setengah orang tak buat apa. Okay? Pastikan kamu buat. Okay? Tengok ini, dia kata ni taksi dia bergerak 79 km per jam selama 2 jam dan 84 km per jam selama 3 jam. Jadi maksudnya kalau kita nak lukis dalam garis masa ni, yang satu ni 2 padam. Tak apa, sebenarnya kalau kamu faham tak payah lukis tak apa, okey. Tapi kalau kamu lukis kamu boleh nampak Yang satu tu 2 jam, yang satu lagi 3 jam. Yang ni 2 jam ni 79 km per jam. Yang ni 84 km per jam. Jadi siapa masuk tu? Dah ada 2 benda ni, apa yang tak ada kat sini? Sebab bila kita nak cari laju purata, kita kena tahu jumlah jarak kan? Jumlah jarak. Jadi kat sini kita tak tahu jumlah jarak dia lagi kan? Jadi kita kena cari jarak dia dululah. Ingat lagi macam mana nak cari jarak. Segitiga ni yang cikgu suruh kamu ingat tu pun ada orang lupa lagi. Okey, okey ni. Buat macam tu, Yang atas ni jarak, yang ni laju, yang ni masa. Okey. Jadi kalau kamu nak cari jarak, laju, darat, masa. Okey. Kat sini kamu boleh cari asing-asing ataupun boleh try sekali. Yang ni jarak yang pertama ni, laju dia, darat dengan masa dia. Kat sini pun ada jarak juga. Ni laju dia, darat dengan masa dia. Okey. Dapat nilai dia. Okey. Cari laju. Okay. Maksudnya lepas tu baru kita tambahkan dia, kita akan dapat jumlah jarak. Okey. Ada orang dia tulis jumlah jarak sama dengan jarak yang pertama ni tambah dengan jarak yang kedua ni pun boleh lah. Okey. Cuma cara kamu nak dapatkan. Yang penting kita nak tahu jumlah jarak dia. Tekan kalkulator. Tak diubah kalkulator juga balik. Okay, yang pertama 79 darat 2. Kalau kamu nak cepat terus yang bawah tu tambah 84 darat 3. Terus kamu dapat yang bawah ni 410 kilometer lah jarak. Okay? Boleh? Kalau kamu cari kat sini dulu pun boleh. 9, 18 dengan 14, 15, 158. Ni 4 kali 3, 12 satu tangan, 8 kali 3, 24, 252. Dan kalau kamu tambah, dapat ni juga. Ya, yang penting kita nak cari jarak. Jarak. Dan dah dapat jarak. Kan soalan ni tanya jarak pun. Soalan tanya laju purata. Jadi, nak kira lagi. Okay, tak habis lagi. Bukan sekali kira terus dapat jawapan dengan mengat itu. Okay. Jadi, kita dah tahu yang ni jadi laju purata
sama dengan jumlah jarak. Ini dah kita kira tadi 410 per jumlah masa tambah bawah kan 2 tambah 3 jadi 5. Okey. Then yang ni bahagi 5 kali 8 5 kali 2. Jadi 82 kilometer per jam. Ataupun tulis macam ni. Ataupun kilometer per jam. Boleh ya? Ataupun ada setengah orang dia tulis macam ni pun boleh juga ni. Kilometer per jam. Okey. Ada juga kadang-kadang perlu tulis macam ni ya untuk senang kira. Tapi biasanya tulis macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Okey. Ada apa nak tanya? Okey, kalau tak ada, cuba C tengok. Patut dah cubalah. Siapa dah cuba C ni? Angkat tangan. Angkat tangan tengah agak itu je. Okey. Tekan dekat right hand tu, kat bawah kamu tu. Okey, cuba tengok. Cikgu padam ni tak nampak soalan dia. Mana dia laser. Okey. Cuba C tengok. Dan tengok apa yang dia bagi, apa yang dia tanya. Okey. Yang dia tanya kita tahu kita nak cari laju purata. Okey. Jadi bila nak cari laju purata kita kena cari jumlah jarak per dengan jumlah masa. Okey, yang tu, yang ni dulu. Dan tengok soalan. Yang ni tengok, dia kata dia bergerak 70 km per jam selama sejauh 175 km. Yang kedua 80 km per jam sejauh 129 km. Jadi apa unit yang tak ada? Kuantiti mana yang tak ada lagi? Sebenarnya jarak ada kan? Kita boleh ambil kan? Kalau kamu nak nampak bagi sekarang, yang buat ni. Yang pertama tu dia 175 km. Yang kedua tu 129 km. Jadi kita nak cari jumlah jarak, tak ada masalah. Kita boleh tambah ya kan jumlah jarak ni. Dua-dua ni tambah. Yang tak ada, masa. Tapi yang dia bagi kat sini ada lagi ni apa? Unit dia ni laju ni 70 km per jam. Yang sini 86 km per jam. Jadi kalau dia bagi dua unit ni, maksudnya perkara pertama yang kita kena buat adalah cari jumlah masa lah. Okay? Jadi jumlah masa. Cuba cepat boleh kan? Masa ingat tengok. Balik ke segitiga tadi tu. Kalau nak cari masa, jarak bahagi tengok di atas ni kan. Cikgu buat itu. Okay? Segitiga ni. Jangan lupa. Okay, nak cari masa, jarak bahagi dengan laju lah. Yang ni dua ni. Per ni bahagilah. Okay. Okay, jumlah jarak bahagi dengan laju ni 175 bahagi dengan jadi 70. Okay. Tambah, tengok, sebab cikgu tak jumlah kan. Kamu boleh kira satu, lepas tu tambah tak apa. Okay. Yang ni 129 bahagi 86. Cuba tekan kalkulator tengok. Okay. Tengok 175 guna ni fraction ni senang. Per 70 tambah 129 per dengan 86 kan. Lepas tu tekan sama dengan. Tengok dia dapat apa? Tengok dapat jawapan dia. 4 jam lah. Okay. Macam mana cikgu tahu 4 jam? Sebab kamu tengok yang ni unit dia kan. Kilometer per jam bawah ni kan. Jam kan. 70 ni apa? 70. Oh yang 70 tu kilometer per jam ni.
Dia terbalik kilometer, atas ni jam. Okey. Yang atas ni pun dah kilometer. Jadi kita potong kilometer sebab tu tinggal jam saja. Okey. Jaga-jaga bila dia bagi unit dengan laju tu apa? Unit masa dia tak sama ya. Okey. Kalau macam ni sekarang ni unit masa dan unit laju tu sama kan? Jam kan? Jadi kita boleh senang kira lah. Ha? Boleh? Kan? Baru sambung balik yang kerja kita yang kita nak cari tu. Yang laju purata kita tu kan? Jumlah jarak tambah ni lah. 175 tambah 129 bahagi dengan 4 lah. Okey. Kan? Tekan lagi. Mana dia mouse? Okey. Yang ni padam. 175 tambah 129. Senang tekan dulu. Jangan terus bahagi nanti dia jawapan lain. 304, lepas tu bahagi 4. 76. Okey. 304 bahagi 4 sama dengan 76. Masa kan? Jam. Lama tu ya. Takkan 76 jam betul ke? Laju purata ni. Cikgu pun kuliah Allah. Okey. Mana boleh 76 jam? Pergi KL pun 300 km dalam 5, 6 jam, 7 jam kan. Yang ni tengok kita cakap tentang laju kan. Jadi tengok yang atas tadi unit dia kalau kamu tulis kan unit dia kilometer, bawah ni jam. Sebab tu laju akan jadi kilometer per jam. Susah tak? Tak kan dia. Jalan list pun tuan-tuan bagi. Okey. Ingatlah okey, laju jarak. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey. Yang lain-lain kamu boleh guna rumus algebra untuk tukar perkara rumus dia lah. Kamu nak cari apa pun boleh. Okey. Ada soalan? Okey, kalau tak ada cikgu pergi ke standard pelajaran yang seterusnya lah. Okey. Macam mana kita nak tukar unit laju pula? Maksudnya dia bagi unit lain, kita tukar kepada unit lain lah. Ataupun kadang-kadang bila kita nak bandingkan laju dalam unit berbeza macam pecahan lah. Okay. Kalau penyebut dia tak sama, kita susah nak bandingkan kan. Begitu juga laju lah. Kalau satu dia bagi dalam bentuk meter per saat, 1 kilometer per jam, dia tanya yang mana laju, itu pun kita maksudnya kita susah nak bandingkan kalau unit yang diberi itu berbeza. Jadi sebab tu kamu kena tukar unit dia kepada yang unit yang sama dulu, barulah boleh kamu bandingkan. Okey, macam pecahan jugalah. Tukar penyebut dia sama, baru kita banding yang mana kecil yang mana besar kan. Sini pun sama. Okey. Jadi untuk tukar unit ni, tengok apa yang kita kena buat. Jadi soalan dia, kita nak tukar unit laju 108 km per jam ni kepada meter per saat. Okey. Maksudnya unit jarak dia pun kita tukar, unit masa dia pun kita tukar. Jadi perkara pertama yang kamu kena buat adalah kamu tulis macam ni dulu. 108 km walaupun dia bagi macam ni, kamu tulis dalam bentuk pecahan. 108 km, garis ni jam. Okey. Per jam ni, jam negatif 1 ataupun per jam ni, ada yang ditulis macam ni kan. Kilometer per jam ni, kamu tulis atas bawah, kilometer per jam. Sebab tu dia naik atas dia jadi negatif 1 tu kan. Dan sekarang barulah kamu fikirkan nak tukar kilometer jadi meter. Okay. Yang atas ni, kilometer tu, kita nak tukar dia jadi meter kan. Meter, kilometer ni kita nak tukar jadi meter. Jam ni kita nak tukar jadi saat lah. Jadi kita kena tahu pertukaran unit dia lah. 1 kilometer, 1000 meter. Jadi kita tulis lah. 108 kilometer tu darab dengan 1000 meter. Tengok. Bila cikgu darab ni maksudnya yang ni kita ambil 1 kilometer kita tukar sini jadi 1000 meter. Jam pun sama. Ni 1 jam kan.
Jam akan jadi 60 minit darab 60 saat. Itu. Boleh? Ini akan jadi unit dia saat lah. Yang ni kita tahu nak tukar kan. Tadi kilometer, sekarang kita tukar jadi meter. Jam kita tukar jadi saat. Lepas tu kamu darab je lah. Tengok. Kalau kamu darab boleh, tak apa. Kamu tekan je lah 108 darab 1000 per guna ni. Per 60 kali 60 kalau kamu nak cepat boleh 3600 kan. Tapi kalau nak tulis 60 kali 60 pun boleh. Okay. Ini tekan jawapan. Tengok. Yang ni dia bagi 108. Betul kan ni? Saya tengok betul kan? Macam salah ya. Yang ni macam darat atas dia tak bahagi pun ni. Okey, patah balik. Kalau kamu darat yang atas ni, darat atas ni jadi 108 30 lagi kan, betul tak? Yang bawah tu 3600. Okey. Kamu tulis macam ni dulu lah boleh. Yang ni potong 2, potong 2. Okey. Jadi apa yang kamu nak tekan kat kalkulator nanti, lagi senang lah kalau kamu pemudahkan dulu lah. Okey. Kamu tekan nanti dia jadi silap. 1080 bahagi 36. Tengok dapat 30. Lagi senang lah. Okay. Tidak jadi pening dah. 30 meter. Okay. Sebenarnya kalau kita biar ni, dia duduk je ni kan. 30 meter per saat. Ini kita tukar jadi 30 meter per saat. Ataupun kamu boleh tulis 30 meter sesaat. Itu. Okay. Sebab dia masih laju lagi kan. Laju lagi, unit dia sama itu. Sebab tu tadi cikgu kata apa, kalau untuk ini lebih baik kita tukar dia jadi bentuk pecahan ya. Unit-unit dia kita kena tukar lah. Boleh? Tengok kalau kamu tekan dia elok, kadang-kadang kereta betul tadi cikgu tekan mungkin dia ada masalah sikit patutnya kamu tekan tak ada masalah pun, betul tak? Boleh ringkaskan dulu pun boleh ataupun patutnya dari sini kamu tekan terus dapat jawapan sama juga. Okay. Patutnya kamu kalau mau tekan tu, macam tekan tengok macam tadi. Kenapa tak dapat jawapan dia? Kita tekan bahagi lah 108 darab 1000 bahagi 60 darab 60. Tengok dia baca macam apa betul. Saya tahu lah sebab apa. Kita kena masuk dekat sebelah bawah belakang ni. Kena masuk dekat belakang ni. Fraction dulu baru boleh. Ataupun apa, bracket dulu. Baru dia baca. Kalau tidak dia bahagi 60 saja. Dia tak bahagi 3600. Sebab tu jawapan dia dapat lain tu. Patutnya kita bahagi darab ni. Tutup kurungan ni. Baru betul. Tu. Jaga sikit kalkulator tu ya. Kamu tekan, cara tekan. Kalau kita tak masuk kurungan, dia masuknya 108,000 tu dia bahagi 60, lepas tu dia darab lagi 30 lah. Okey, 60 lah. Okey. Ataupun boleh tekan bila kamu dah mudahkan kat sini, tekan sini pun boleh. Okey. Okey, next kita tengok yang mana? Yang mana susah? B ke C ke D ke E? Tak faham? Ataupun kamu dah cuba? Okay, kita cuba lagi dua lah. Okay, yang ni kita cuba B juga. Okay, B. B.
tengok daripada unit, kita tulis dulu 12 meter sesaat per saat ni kita tulis ini. Okey, macam ni. Okey, daripada yang ni kita tukar macam ni. Dan lepas tu kita nak tukar, tengok yang ni nak tukar kepada meter per minit kan. Maksudnya yang ni, yang atas tak payah tukar lah. Dah sama dah kan. Yang ni kan dah sama, tak payah tukar lah. Saat ni nak tukar minit. Yang ni yang kita kena tukar. Kalau unit kecil kamu kena ingat. Okey, 1 jam, 60 minit, 60 saat. Tapi kalau 1 jam, nak tukar ni jadi minit 60 minit kan. Tukar sini jadi saat ni pun 60, okey. Dia darab lah, okey. Ini minit. Tapi kalau dari sini main sini, maksudnya dia kena bahagilah. Kecil ke besar dia kena bahagi ya. Jadi sekarang ni saat nak tukar pergi minit, dia kena bahagi dengan 60 lah. Betul tak? Maksudnya bila kita tukar kat sini, 12 minit kita tak payah ubah lah sebab memang minit. Saat ni, yang ni kalau walaupun tak ada apa kat depan ni, kamu kena ingat dia ada 1 depan ni. Jadi kita kena bahagi 1/60 baru jadi minit. Saat ni tukar jadi minit. Kenapa bahagi? Sebab kita daripada sini nak pergi sana. Kalau minit pergi sana kita darab. Kena ingat tu. Okey, sama juga unit jarak nanti. Yang ni kalau kamu nak tekan kalkulator boleh. Kalau kamu nak kira sendiri kena jaga sikit. Yang ni bila kita tulis ni dia macam kita tekan kalkulator dulu tunjuk kamu. Okey. Yang garis besar ni kita tulis bahagi. Jadi 12 bahagi 1 per ni guna ni 60. Lepas tu tekan sama dengan. Tengok kamu akan dapat 720. 720 tak apa, tulis dia nombor dia. 720 unit dia apa sinilah. Yang ni kenapa nak tulis eja minit dia? Supaya dia tak sama dengan unit meter tu lah. Dan lepas tu baru kita tukar dari 720 meter per minit. Maksudnya 1 minit dia boleh bergerak sejauh 720 meter. Okey. Kalau dalam saat, 1 saat 12 meter. Itu cara nak faham ya. Okey. Siapa masuk tu? Okey, seterusnya kita tengok yang boleh B tadi juga. Kita tengok E pula. Okey, E. Ini daripada minit, meter per minit, kita nak tukar kepada kilometer per jam. Okey, boleh juga tak salah. Okey, first kali apa yang kita kena buat? Tukar ini dalam bentuk pecahan. Okey. Maksudnya kita dapat ni 1380 meter per minit. Okey. Sekarang ni kita nak tukar unit dia kilometer dengan jam. Jadi meter ni, kalau nak tukar jadi kilometer, kita kena bahagi. Pak? Yang besar ni biar dulu. 1380 ni meter, kalau kita nak jadi kilometer, kita bahagi dengan 1000 dia jadi kilometer lah. Tengok unit kilometer pun kena tahu. Kilometer, meter, sentimeter, milimeter. Yang ni main sini darab 1000. Yang ni main sini darab 100. Yang ni pergi sana darab 10. Betul tak? Kalau terbalik dia macam ni main sini, kena bahagi ya. Bahagi je ni cikgu tulis dalam bentuk pecahan. Boleh je kamu nak tulis 1380 bahagi 1000 buat itu pun boleh. Yang bawah, bawah ingat tak ada apa ni depan ni, maksudnya ada 1 lah. Okay, ada 1. Nombor 1. Nombor 1 biasa kita tak tulis kan depan unit kan. Jadi 1 minit nak tukar jadi jam. Macam tadi juga 1 minit tukar jadi jam. Kalau minit nak tukar jadi jam, kita bahagi 60 lah. Okay. 1/60 dia jadi jam. Okey.
Sekarang ni tengok, dia jadi macam berapa tingkat kan? Satu lagi, per lagi, per lagi, per lagi. Okay. Bila kamu nak kira, paling senang kalau tekan kalkulator, yang per yang panjang ni, kita tulis dia sebagai bahagi. Okay? Nanti cikgu tunjuk satu lagi cara. Okay, sekarang cikgu tunjuk macam mana nak guna kalkulator dulu. Okay? First yang ni, okay, kamu ambil 1380 guna ini, ABC ni, per dulu. Per 1000. Okay, lepas tu tekan bahagi 1 per pula 60. Dan kamu dapat dia bagi jawapan dia macam ni. Kalau kalkulator bagi jawapan dia ni, maksudnya apa? Kita tak ingat juga lah. Yang ni dia bagi ni, kita tulis dalam bentuk pecahan nombor bercampur lah. 82 4 per 5 kilometer per jam lah. Ataupun kalau kamu tak mau yang tu, boleh je tekan ni, kamu tekan yang ni, ABC ni. Tengok, dia bagi ni 82.8 kilometer per jam. Itu pun boleh. Okey. Terpulang pada kamu lah, kamu nak tekan yang perpuluhan ni ke? Yang tu, yang satu lagi ke boleh. Ini nombor bercampur. Ini perpuluhan. Okey, tadi cikgu kata boleh guna satu lagi lah. Ada orang dia nak kira, dia tak mau guna kalkulator kan. Macam mana nak buat ini? Tengok, dia jadi 4 tingkat ni. Yang 4 tingkat ni, cikgu nak tunjuk kat kamu lah. Okey. Ni 4 tingkat ni, kita nak buat macam mana? Ini kita boleh tulis, daripada situ kita boleh tulis 1380 per 1000 bahagi 1 per 60. Okey, daripada sini ingat guna hukum pecahan. Hukum pecahan bila bahagi pecahan kita tukar jadi darab kan. 60 per 1. Dan boleh juga tekan macam ni. Kalau kamu nak kira ini pun boleh, potong ni, potong ni, potong ni. Jadi sekarang ni tengok 138 darab 6 bahagi 10 je. Tengok. Kan tu 138 darab 6 bahagi 10. Tengok dapat jawapan sama juga. Okey. 82.8 km per jam. Tapi yang penting ini kamu kena ingat pertukaran unit lah. Okey, pertukaran unit. Okey, pertukaran unit. Jadi boleh tulis kat sini lah. Kalau siapa yang lupa tu, kita tengok dia jarak, unit jarak. Kilometer, meter, sentimeter, milimeter. Okey. Yang ni main sini darab 1000. Ingat. Lepas tu darab 100. Lepas tu darab 10. Jadi kalau sebelah sini pula, dia terbalik. Terbalik dia bahagi. Dari sini nak main sini, maksudnya kecil ke besar dia akan bahagi. Okey. Yang ni bahagi. Bahagi 100. Okey. Yang ni pun bahagi. Bahagi 1000. Okey. Okey. Itu untuk jarak. Untuk masa, jam, minit, saat. Okey. Jam pergi sini, 60 darab. Jam pergi sini, darab 60. Senang, masa semua 60 ya. Okey. Yang ni bahagi 60. Kecil pergi besar kena bahagi. Okey, boleh lah. Tengok unit mana kamu nak guna. Dia hanya kita libat jarak dengan masa. Sebab tu bila dia tanya unit kuantiti apa yang terlibat bagi laju ni, ada dua je kan. Jarak dengan masa je. Okey. Boleh? Okay, next kita ada soalan lagi tak? Kamu cuba lagi kan, ada dua lagi kan? Cuba. Cuba nak pelan-pelan. Kalau tak boleh juga nanti tanya cikgu. Okay, seterusnya kita tengok yang soalan penyelesaian masalah lah. Soalan penyelesaian masalah ni janganlah takut nak baca soalan. Okay? Baca soalan. Daripada soalan tu kamu tahu apa yang dia tanya, apa yang dia bagi ya. Barulah kita boleh jawab. Lalunya yang dia tanya tu ada kat akhir tu. Yang mula-mula yang dia ayat pertama, ayat kedua tu maklumat yang dia bagi yang kita kena guna. Okey.
bila nak selesaikan masalah ni, kita mesti tengok apa yang diberi lah. Okay. Beri, lepas tu apa yang diminta, lepas tu kita kena kira lah. Okay. Lepas tu kalau rajin semak. Okay. Apa yang dia beri, apa yang dia minta atau soalan tanya, dan kita kena kira lah. Okay. Okay, jadi tengok soalan A ni, kalau kamu tengok dari ujung ni dah tahu dah kita nak kira, nak hitung laju purata. Yang ni lah kita nak cari. Okay. Lepas tu dia ada tambahan lagi lah. Dia nak dalam unit ini dia dah bagi seluruh perjalanan tu. Maksudnya perjalanan tu ada dua lah kan. Ada lebih pada satu lah. Bila melibatkan laju purata ni, maksudnya dia ada laju yang berbeza lah dalam satu perjalanan tu. Okay, kurang-kurangnya dua lah. Okay, Ravi mengambil, tengok yang ni kita baca pula. 1,5 jam untuk bergerak dari rumahnya ke kampung halaman terletak 72 km dari rumahnya. Okey, yang tu dia pergi. Dan dia balik pula. Dia ambil 45 minit untuk tiba di rumahnya. Maksudnya balik lagi cepat lah. Betul tak? Yang pergi tu lebih lama lah. Okey. Jadi kat sini, okay, dari rumah dia, rumah Ravi, pergi kampung dia, jarak dia dah habaq kat kita dah kan? 72 km yang tu kita kena tahu. Ni 7. Okey. Masa dia pergi, dia akan bergerak 72 km. Okey. Cuma yang pergi ni, masa yang dia ambil 1,5 jam. Okey. Kalau tulis macam ni, ataupun kamu boleh tulis macam ni, 1.5 jam. Okey. Kalau kamu nak tulis 32 jam pun boleh. Okey. Sebab nanti senang kita nak kira ya. Okey. Setengah ni kita tukar jadi perpuluhan jadi 0.5 sebab tu kita dah dapat 1.5 jam. Jangan tukar 1 jam 30 minit. Itu susah nak kira. Okey. Dan bila dia balik pula, dia ambil masa 45 minit je. Okay. Tapi sekarang ni kalau kita nak kira dalam jam, maksudnya minit ni kita kena tukar jadi jam. Kalau nak senang, 45, 4 minit nak pergi jam, kita bahagi 60. Jadi 45 per 60 jam. Okay tak? Dah? Okay. Okay. Seterusnya, apa jumlah jarak berapa? Jumlah jarak berapa? Tengok, dia pergi, dia patah balik. Jadi, jumlah jarak dia kita kena tambah 2 kali ataupun darab 2 lah kan. Okay. Jadi, jumlah jarak dia 144 km. Okay. Dan satu lagi kita nak tahu jumlah masa kan. Jumlah masa tadi yang pertama dia pergi 1.5 jam tambah 45 per 60 ni. Kalau kamu tekan kalkulator pun dia akan bagi jawapan dia kan. Cuba tengok. Kalau kamu tak mau tulis 45 per 60 tu, kamu ambil kalkulator, tekan 45 bahagi 60. Kamu dapat 0.75 jam. Maksudnya kamu boleh tulis sini. Yang ni sebab kamu kira tadi kamu dapat 0.75 jam. Pun boleh, mana-mana pun boleh lah. Okay. Kalau yang ni lagi senang kamu nak tambah ni kan dia. Jadi masa dia 2.75 jam lah. Tiap. Okey, dah ada ini, barulah kita kira laju purata. Tapi ada setengah orang dia terus tulis jawapan dia macam ni. Laju purata sama dengan jumlah jarak, dia tulis kat sini siap. Jumlah jarak, dia ambil 72 tambah 72. Jumlah masa, 1.5 jam tambah 45 per 60 jam. Maksudnya dia tak mau kira asing-asing macam ni. Okey. Pun boleh. Tapi kalau kamu dah kira macam ni, kamu lebih baik tulis terus yang kamu dah kira tu. Okey. Ada banyak cara lah itu. Okey. Atau ada setengah orang dia akan tulis, sebab tadi dia dah kira dah, dia akan tulis 144 km per dengan 2.25 jam. Sama je, yang ni dia dah kira dulu. Yang ni dia terus tulis kat sini dia nak kira.
Okey, mana-mana pun boleh. Okey. Dan kamu kira tengok. 144 bahagi 2.25. Baik. Tekan sama dengan. Tengok, dah dapat. 64 kilometer per jam. Okey. Sebenarnya kita abai apa? Yang ni macam kita pergi dia naik kereta dia, pom sampai rumah, duduk sana dia tak berhenti kat sana, dia boleh patah balik ya. Okey. Macam tak logik juga kan dia. Tapi kalau dia duduk kat sana lama, lepas tu kita patah balik, kalau kita ambil laju purata, masa dia pun lebih panjang ah. Okey. Boleh? Maksudnya ada orang dia akan kira bahagian-bahagian. Macam ni, kira ni dulu, lepas tu baru kira laju purata dapat sini. Ada orang dia terus tulis laju purata buat ini, terus tekan kalkulator pun dapat juga ah. Okey, boleh tak masalah. Okey. Ada apa nak tanya? Okey, kalau tak ada, kita tengok soalan yang kedua. Ataupun kena soalan lain-lain. Dia ada 4 soalan kan? A, B, C, D kan? Tak, cikgu tengok. Kalau soalan nombor 2 ni sama macam soalan tadi, kamu boleh cuba nanti. Sebuah kereta bergerak pada kelajuan 75 km per jam dan mengambil masa 2.45 jam untuk bergerak dari P ke Q. Hitung jarak dalam kilometer. Ini senang kan? Tak? Cuma masa ni dia bagi dalam bentuk apa nombor bercampur ni. Kalau nak senang, kamu kena tukar dia jadi unit masa ni dalam bentuk perpuluhan. Okey? 4/5 boleh kan dia? Kamu tekan dia, kalau macam mana tukar jadi perpuluhan? Kalkulator, okay, kamu tekan ni, 2, guna pecahan ni per 4/5. 5. Dan kamu tekan sama dengan, tengok dia bagi macam ni kan? Dia tekan sekali lagi. Tengok, kamu akan dapat 2.8 jam. Yang ni kamu dah tahu 2.8 jam. Guna kalkulator je kan? Okay. Jadi sekarang ni laju dah ada, masa dah ada, boleh tak kita kira jarak? Tentulah boleh kan? Jarak sama dengan laju darab masa. Okay? Tengok segitiga ni, jangan lupa. Jarak, laju, masa. Kalau nak cari jarak, dua-dua sama, kita darab. Okay? Laju, tengok 75 km per jam. Sebab tu masa tu pun kita nak kira jam. Boleh je tulis 2.45 tu pun boleh. Okay? Kalau kamu tulis 2.45 pun tak apa. Sebab unit dia jam. Yang ni pun unit dia kilometer per jam. Nanti tak potong habis jam tu tinggal kilometer. Yang ni pun boleh. Ataupun kalau kamu dah kira ni tukar guna 2.8 jam pun boleh. Mana-mana boleh. Okay? Kecuali kalau kamu nak kira dia lambat dia. Tapi kalau kamu tekan kalkulator tak ada masalah kan. Jadi kamu tekan 75 darab 2. Kalkulator dia tak kisah kamu masukkan nombor bercampur ataupun pecahan tak wajar pun semua boleh. Tekan sama dengan. Tengok siap. 210 kilometer. Okay, tak susah. Ingat laju apa semua ni kamu selalu main dia boleh ingat. Sebab tu cikgu kata ni segitiga ajaib ni kena tahu ni. Segitiga ajaib ni. Ya? Ni. Okay. Okay, cikgu cuba D tu lagi ya. Okay. D lepas tu kita pergi ke pecutan pula. Okay. Pecutan pun tak susah. Okay. Ada siapa nak tanya apa? Okay, tak ada, kita tengok ni. Alhamdulillah. Yang ni dia kata dia
kamu baca ini tentang perjalanan pulang dia. Okey. Tengok, kita kena tengok maklumat apa dia bagi. Dia memandu dengan laju 90 km per jam dari bandar P ke Q. Tengok, daripada P pergi Q, kalau lagi tenang kita lukis sikit grafik ni. Okey. Laju dia 90 km per jam. Lepas tu ambil masa 2 jam. 2 jam. Masa dia 2 jam. 2 jam 30 minit. Kena baca lagi habis. Jangan lupa. Ni 2 jam je tengok. Tapi ni ada lagi 2 jam 30 minit. Okay. Ataupun kamu boleh tulis 2,5 jam kan. Okay. Ataupun 2.5 jam. Lepas tu dia ambil, yang kedua ni yang penting ni. Dia mengambil 30 minit lebih lama untuk pulang daripada Q ke P. Maksudnya tadi yang dia pergi tu, yang ni. Ni bandar ni. Tadi dia pergi. Sekarang dia balik pula. Dia balik pula. Dia kata dia ambil lebih lama 30 minit. Maksudnya berapa jam? Dia akan ambil 3 jam lah. 3 jam. Betul tak? Tambah lagi setengah jam. 30 minit jadi setengah 1 jam lah. Okay. Maksudnya dia balik tu dia lebih lama. Sekarang ni kita nak cari berapa laju dia ni. Laju dia masa balik. Okay. Laju dia berapa? Bukan laju purata tau. Okay. Dia tanya laju perjalanan pulang dia saja. Boleh tak? Ingat, bila nak cari laju, apa yang kita perlu? Jarak. Sini dia ada bagi jarak. Tak kan? Tapi yang perjalanan pergi dia tadi, dia ada bagi laju, dia ada bagi masa. Jadi di sini kita kena cari jarak dululah. Okay? Soalan dia macam tu. Sebab kalau nak cari jarak, mesti ada unit. Nak cari laju mesti ada unit jarak kan? Jadi kat sini jarak tu kita boleh ambil daripada perjalanan pertama dia masa dia pergi tu. P ke Q tu. Sebab jarak kamu pergi ke patah balik ke jarak tak akan berubah. Betul tak? Mana boleh jarak dia ke pendek ke panjang ke tak kan? Jadi kita cari jarak tu. Okay, jarak PQ. Okay. Jarak PQ, jarak QP samalah. Okay. Pergi dengan patah balik je. Jarak sama dengan laju kali masa. Laju kali masa. Cuma jangan guna unit tu lah. Kalau kamu dah tukar ni lagi senang lah. 2.5 ataupun 2,5 jam ni. Okay. Yang ni kilometer per jam kan. Okay. Cikgu nak tulis unit kat sini supaya kamu nampak kenapa jarak tu tinggal jam saja. Okay. Tengok. Yang ni kilometer per jam. Yang ni darat kan. Sebab tu kita potong jarak dia. Sebab tu jadi jawapan dia kilometer saja. Okay. 90 darat 2, 180 darat setengah lagi 45 tekan kat kita lah. Okay. 90 darat 2.5 225 kilometer. Itu jarak dia. Okay. Tak habis lagi. Sebab dia bukan tanya jarak. Jangan lupa. Okay. Jadi laju pulang dia sama dengan jarak dia. 225. Masa dia 3 jam. Dan kamu akan dapatlah jawapannya. 225 tengok. Kalau ada di komputer ni tekan dia bahagi. Bahagi 3. 75 kilometer per jam. Kilometer per jam. Okey. Siap. Sah tak kan? Ingat. Unit. Lepas tu kita tengok soalan sikit. Dia tak apa. Kamu tengok dia apa yang dia bagi, apa dia tanya lah. Okey. Okey, habis tajuk laju. Dan kita nak tengok pecutan lah. Okey. Ada apa soalan nak tanya dulu sebelum cikgu pergi ke pecutan? Berapa orang ada ni? Tim Selvem Akil. Bagus. Alif Daniel pun bagus masuk. Okey. Okey, tengok dulu. Kita nak tengok pula
Okey lah. Itu jawab bagus ya. Okey lah. Quiz tu jawab semua betul. Okey. Okey dengan alif ya. Ada siapa nak tanya apa? Atikah Muwanis. Syarumati ya masuk lewat tadi. Okey. Tak nak apa, tak nak. Okey, tak apa. Mari kita terus pecutan lah. Okey. Sebab tu dia kata yang ni standard kandungan yang kedua lah, pecutan. Jadi sekarang ni kamu kena tahu lah pecutan tu bila laju lari laju, kalau nak menang kamu kena pecut sikit kan, baru boleh potong orang. Kalau tidak sama je kan. Jadi laju ni unit dia sebab kalau kita ada laju bahagi dengan masa lagi, sebab pecutan ni adalah kadar perubahan laju terhadap masa. Kalau laju adalah kadar perubahan jarak terhadap masa. Sebab tu kita dapat unit dia kilometer per jam. Kalau pecutan, dia adalah kadar perubahan laju kilometer per jam per lagi dengan jam. Sebab tu dia akan dapat kilometer per jam. Kamu tengok dia tulis negatif 2 tu, unit dia kat sini. Okay? Okay, ada dua jenis pecutan. Yang pertama kita panggil, maksudnya kalau dari perlahan dia pergi laju, itu kita panggil pecutan lah. Dan ada juga pecutan yang negatif. Contohnya dia tengah laju, lepas tu dia slow pula, nak berhenti kan. Itu panggil pecutan negatif lah. Ataupun kalau tak mau guna perkataan negatif pecutan tu, kita sebut dia sebagai nyoh pecutan. Nyoh pecutan tu maksudnya dia pecutan yang negatif lah. Jadi kalau kamu tengok nanti kenapa ada nyoh pecutan, kenapa ada pecutan, kita tengok kepada laju awal dia, laju akhir dia. Okay, nak kira pecutan ni kita kena tahu laju mula, laju akhir. Okay, tengok kat sini lah, contoh kat sini ni. Okay. Untuk kira pecutan nanti, kita kena tahu laju akhir tolak laju awal. Dan dengan bahagi dengan masa yang diambil lah. Okay. Maksudnya pecutan berlaku apabila berlaku perubahan terhadap laju akhir atau laju awal. Sebab tu dia mungkin jadi negatif ataupun positif lah. Okay. Kalau positif ni kita panggil pecutan lah. Kalau kadang-kadang kamu dapat bila laju dia, bila orang nak berhenti kan. Tentulah daripada laju akhir dia kecil, laju awal dia besar kan. Dia nak berhenti kan. Dia nak break. Sampai dia berhenti. Yang tu kita akan dapat, bila kita kira, kita akan dapat nilai negatif bagi pecutan lah. Tapi kalau kamu tak mau tulis negatif dia, kita tulis nyoh pecutan, tak payah tulis negatif. Okey, nanti kita tengok soalan lah. Okey, ada soalan nak tanya? Cakap kau apa pening tak? Okey, kalau tak ada tak apa. Jadi untuk pecutan, kita kena tahu laju akhir tolak laju awal. Biasanya laju akhir ni kita guna huruf V. Laju awal ni U. V tolak U per dengan masa. Okey. Ambil laju akhir, tolak laju awal. Okey. Laju akhir tolak laju awal, lepas tu bagi masa. Dan first kali kita cuba tengok soalan ni. Daripada soalan kena cari dulu apa yang dia beritahu lah. Okey. Tengok soalan dia suruh kira pecutan kan dalam situasi berikut. Okey. Lepas tu dia suruh bagi jawapan dia dalam unit yang dia bagi ni. Ya, ni. Tapi yang ni tak ada masalah kot sebab dia semua meter saat per saat ya. Tak ada masalah. Sebuah basikal bergerak dengan laju, okey, dia bergerak dengan laju 12 meter sesaat.
berhenti dalam 8 saat selepas break dikenakan. Jadi maksudnya sekarang ni dia bergerak, lepas tu dia berhenti. Bila dia berhenti, laju dia berapa? Apa boleh jawab? Boleh tag kat itu. Siapa tahu? Masa berhenti laju berapa? Berhenti, tak bergerak, laju berapa? Sifar lah, okay? Laju sifar. Okay? Maksudnya di sini, laju 12 ni adalah laju awal dia. Okay, dia berhenti ni, kamu kena ingat, dia berhenti tak bergerak lah. Tak bergerak, dia maksudnya laju akhir dia lah. Akhir dia sifar. Okay? Sifar meter sesaat lah. Okay? Tak bergerak, berhenti lah. Tiap, nah? Jadi bila kita nak kira pecutan sama dengan laju akhir kosong tolak laju awal 12 per dengan masa dia dapatlah 8 saat. Okey. Dan semua unit pun sama kan. Yang ni dia dah bagi tahu lah meter sesaat ni kan. Tengok yang ni S-2 ni tau. Ni saat lagi. Sebab tu bila kamu tengok nanti dia akan jadi unit dia meter sesaat 2 kali. Okey. Kosong tolak 12 kamu tekan kalkulator je lah. Kosong tolak 12 negatif 12 kan. Negatif 12 bagi 8. Negatif 12 bahagi 8. Kamu akan dapat ni lah. Kalau kamu tekan ini pun boleh. Negatif 1.5 meter. Tengok, sini dah jadi 2. Tengok ni. Okay. Per saat lagi. Okay. Sebenarnya yang ni kan dah per saat. Jadi per saat 2 kali ya. Per saat. Okay. Boleh? Ataupun ada orang dia tulis macam ni. Meter sesaat per saat. Itu. Tapi tulis yang ni lah kamu kena tengok. Dia mesti 2 tu. Okay. Boleh jawapan dia macam lain. Sebab tu pecutan negatif. Macam mana kalau kita tak mau tulis pecutan yang negatif? Depan ni ya kamu tukar perkataan pecutan ni, kamu tukar jadi nyoh pecutan. Nyoh NYAH, nyoh pecutan sama dengan 1.5 meter sesaat. Okey. Yang ni orang tahu, dia negatif lah, dia kurang lah. Okey. Tapi kalau ada perkataan nyoh di depan ni, tak perlu ada negatif kat sini. Okay. Allah. Okay. Ni tengok sini. Okay. Di sini tak ada. Dia positif. Okay. Kalau ada perkataan nyoh. Tapi kalau pecutan aja, ada negatif. Okay. Boleh. Next kita cuba yang kedua ni. Ataupun cikgu cuba yang kedua lah. Tak terlindung. Yang ketiga ni cikgu dah contoh yang terlindung. Okay. Ini pula. Yang ni dah kata sebuah kereta memecut. Memang kalau mecut nak cari pecutan kan. Dari keadaan pegun. Apa maksud pegun? Kalau kita lukis dalam graf. Ini masa. Ini laju lah. Laju. Okay. Pegun ni maksudnya dia tak bergerak lah. Dia berhenti ya. Okay. Lepas tu dalam masa 5 minit dia pecut. Itu. Betul tak? Sampai 80 km per jam ni laju dia. Okay. Tak apa, yang penting kamu tahu. Dia dari apa? Dari pegun ni maksudnya laju awal dia sifar. Okay. Yang ni laju akhir dia lah 80 ni. Okay. Then baru kita cari pecutan. Laju akhir tolak laju awal. Okay. Sekarang ni laju akhir awal dia. Laju akhir dia 80 tolak awal sifar. Bahagi dengan ini jaga sikit. Kenapa cikgu kata jaga? Sebab yang masa yang dia bagi ni dalam minit kan. Tapi yang dia nak ni jam kan.
Yang ni tak ada masalah dah sebab dia kilometer per jam. Jadi yang minit ni pun kita kena tukar jadi jam. 5/60. Okey. Dan tekan kalkulator dia. 80 tolak apa pun 80 kan? Betul tak? 80 bahagi, tekan ni bahagi. 5/60. 960 kilometer per jam kuasa 2. Okey. Kalau kamu tulis macam ni, per jam. Okey. Boleh? Laju 960 kilometer per jam. Ya, macam tak logik ya. Kereta ni kot, kereta sport kot. Boleh? Kamu cuba C tu dah. Dan sebelum kita berhenti, cikgu nak ajak satu lagi, tukar unit pula, unit pecutan. Okey? Sama lebih kurang macam unit apa, unit laju juga kan. Kalau nak tukar, kita tukar dalam bentuk bentuk pecahan. Okey? Contoh dia buat ni. Okey? A ni sekarang kita tukar unit ya. Okey? Tukar unit pecutan ni, unit yang beri golongan ni. Okey? Yang ni daripada minit, meter per minit. Oh, Kasrina masuk. Okay. Okay, ada lagi siapa yang masuk? Okey. Ya, kadang-kadang lupa nak tanda. Kalau suruh kamu tanda nanti Kasrina. Almas ada? Ada lagi tak siapa yang tak masuk? 14 tolak 2, 12 orang lah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul lah 12. Okey, kita cuba inilah. Okey lah. Yang ni dok. Macam mana tukar unit ni? Tulis dalam bentuk pecahan dulu. Meter per minit. Tengok, minit 02 ni maksudnya minit darat minit lah. Okey. Boleh nampak tak? Kenapa cikgu tulis minit kali minit? Okey, dah. Dan sekarang ni kita nak tukar kepada jam kan? Jam kan? Jadi 40 meter ni, yang meter ni kita tukar ke kilometer, kita kena kita kena bahagilah, betul tak? Mana mouse ni? Ya. Okay. Okey, yang ni tak apa, kalau sebab dia nak bagi ni sama ni dulu, ini bawah ni kan. Yang atas ni pun kita nak tukar jadi kilometer, ingat. Meter nak tukar kilometer. Jadi kita kena bahagi dengan 1000 lah. Okey, ingat tu. Okey. 40 bagi 1000. Yang bawah ni minit ni sebab dia ada 2 kan. Nak tukar kepada jam. Tengok, yang ni asal ingat, depan ni semua ada 1 ni. 1 minit kali 1 minit jadi 1 minit 02 kan. Yang minit pertama kita tukar jadi jam. 1/60 kali 60 darab lagi 1/60 kali 60. Ataupun kalau kamu dah tahu tulis 1/3600 lah. Baru dah ini jadi jam, yang ni pun jadi jam. Daripada minit, minit ni bukan saat. Cikgu dah salah. Patutnya darab apa? Per dengan apa? 60 je kan. Ni 60 je kan. Sebab dia tadi cikgu tukar tu jadi saat tu. Okey. Ini 60, 60. Sebab daripada minit pergi jam, bagi 60 je. Okey. Lepas tu, kamu boleh kira tu ataupun nak selesaikan dulu pun boleh yang ni kan. Yang ni tengok, 1 kali 1, 1/3600 lah kan. Jadi kalau kamu selesaikan yang ni, dia jadi macam tu. Per dengan 1/3600. Okey. Yang ni kilometer, yang ni jam. Dan ini boleh tekan kalkulator. Okey. Tengok macam mana tekan kalkulator.
40 per 1000, patutnya tulis 4 per 100 ya kan. Boleh, tapi dah tak mau nak buat kerja apa, nak tekankan kereta juga, tekan. Boleh, tak masalah. Okey. Lepas tu yang per yang satu lagi tekan bahagi. Ini 1 per dengan 3600. Baik, kenapa titik? Kosong. Dan tekan jawapan. Tengok. Kamu akan dapat 14, yang ni tengok dia, yang ni tengok berat ni jam-jam kan, yang ni jam 02 lah kan, betul tak? 144 kilometer. Kalau kamu tekan biak dia macam tu kan, minit dia jadi macam tu. Tapi kalau kita nak tulis yang macam tu, 144 kilometer per jam 02 ataupun 14 kilometer, Allah. Yang ni jam ni cepat sangat. Okay. Jam -2 itu. Okey. Faham tak? Lihat, sebab sini kena jaga sikit lah sebab dia minit tu ada 2 kali ya. Kalau kamu tukar sekali je salah. Dia sebab dia ada 2 kali kan, ada satu jam ni. Okey tak? Jadi yang per dia tu kita kena tulis 2 kali. Okey, tak apa. Cikgu tunjuk satu lagi lepas tu kita berhenti ya. Nanti kamu cuba yang mana? C ya. Okey, cikgu cuba yang B ni. Okey. Ataupun nanti boleh tengok latihan lain boleh cuba lagi. Okey, yang ni pula 0.9 kilometer per dengan minit 02 ni kamu tulis minit darab minit. Okey. Yang ni barulah kita tukar bagi unit dia nak meter. Meter kita darab dengan 1000. Okey. Yang penting kamu tengok yang kedua ni kita nak tukar kepada apa? Ni. Okey. Kilometer tukar sana. Okey. Yang bawah ni tengok dia nak minit juga kan. Jadi perlu tukar. Tak perlu lah. Okey. Kita biak itu. Okey. Jadi ini kita darab je. Jadi akan jadi 900 meter per minit kuasa 2. Ataupun kita tulis inilah. Kalau bentuk bercutan dia mesti macam tu. Ataupun ada orang tulis. Okey. Boleh? Okay, tak apa, kamu cuba dulu. Ada apa-apa masalah boleh mesej dalam grup kamu pun boleh kalau nak tanya soalan. Okay. Ataupun kalau tak mau nak PM pun boleh. Okay. Nanti kita kali ini kita jumpa, kita jawab soalan yang sikit ya. Selesai masalah dengan contoh soalan PT3 lah sebagai A. Okay. Kalau boleh cuba dulu. Okay. Kalau boleh cuba dulu. Kalau tak nanti nak tanya pun boleh tanya. Okay. Seminggu ni tanya. Lepas tu kita akan pergi tajuk baru lah. Okay. 6 hari bulan kita jumpa semua, kalau boleh semua siap. Okay, ada apa soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada apa, kita jumpa lagi. Okay, bye. Terima kasih semua. Okay, cepat keluar. Siapa ada, okay, Selvan terima kasih. Okay. Siapa ada soalan nak tanya, boleh tanya. Okay, terima kasih Bu Anis.